بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah Taala zahirkan, Allah Taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun dalam kaji ilmu tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ta'ala, yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Nurul Hidayah Bandar Seri Alam, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Barisan EJK Masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf minggu lepas dapat hadir lagi urusan sekolah tadika pula, tolong isteri buat persediaan majlis anugerah tadika semusim hujung tahun kan. Baik, jadi minggu ini walaupun dah kata terlepas jugalah tarikh Isra' Mi'raj, namun kisah ini sebenarnya dia bukan perlu pada tarikh tersebut lah. Maknanya boleh saja kita baca sepanjang tahun. Jadi saya ambil daripada kitab Nazam Barzanji, ataupun orang Melayu masyhur sebut Maulid Barzanji. Kalau Maulid Barzanji itu bukan sahaja kisah kelahiran Rasulullah SAW, tapi merangkumi keseluruhan kisah hidup Rasulullah SAW sejak sebelum lahir, kemudian lahir, kemudian semasa remaja, semasa dewasa, dan sehinggalah kewafatan Rasulullah SAW. Baik, jadi saya nak bacakan sedikit daripada Maulid Barzanji berserta dengan ertinya. Ini saya ambil daripada ataupun beli Nazam Barzanji dan terjemahan oleh Akmal Haji Muhammad Zain, Al-Hidayah Publication. Tuan-tuan boleh beli sendiri dekat Shopee pun ada, atau kedai-kedai kitab. Perawi yang keberapa ni tak ingat lah. Thumma Usriya ke-14. Kalau ikut saya tulis kat sini, perawi yang ke-14. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Thumma usriya biruhihi wa jasadihi yaqadatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah. Artinya kemudian Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah dengan ruh dan jasad baginda dalam keadaan jaga, bukan mimpi. Bukan ruh sahaja, dengan jasad, dengan badan. Dan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di kawasan lapang Baitul Muqaddas. Wa urija bihi ila samai fara'a ya Adam fil ula wa qad jalla lahul waqaru ala. Kemudian dimi'rajkannya baginda ke atas langit yang 7. Isra' tu daripada Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj tu dari langit dunia ke langit yang ke-7. Dan berjumpalah baginda dengan Nabi Adam di langit yang pertama. Dimuliakan dan dihormatinya orang tua itu, Nabi lah. Dah tua lah sebut orang tua tu, maknanya
Nabi Adam lah datuk. Wara'a fi tsaniyati Isa ibn Maryam al-batulil barratid taqiyah. Kemudian baginda bertemu pula dengan Nabi Isa putera Maryam, perawan suci di langit yang kedua. Maknanya kenapa sebut begitu? Sebab Siti Maryam tidak berkahwin tetapi dapat anak, dapat putera, dan bukan anak yang haram lah, bukan daripada perzinahan. Wa ibna khalatihi Yahya allati utiyal hukma fi hali sibah, dan saudara sepupunya Yahya yang diberi Allah hikmah ketika dia masih kecil. Wa ra'a fi thalithati Yusuf bi suratihil jamaliyah, dan di langit yang ketiga baginda berjumpa dengan Nabi Yusuf yang amat elok parasnya, handsome, kacak. Wa fi rabi'ati Idris alladhi rafa'a Allahu makanahu wa a'la. Di langit yang keempat baginda berjumpa dengan Nabi Idris yang diangkat dan ditinggikan tempatnya oleh Allah. Wa fil khamisati Harun, Harun pendek. Wa fil khamisati Harun al-muhabbaba fil ummatil israiliyah. Di langit yang kelima baginda berjumpa dengan Nabi Harun yang amat dikasihi oleh umatnya Bani Israel. Wa fi sadisati Musa alladhi kallama Allah ta'ala wa najah. Di langit yang keenam baginda berjumpa dengan Nabi Musa, Nabi yang pernah bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala ketika beliau bermunajat kepadanya. Wa fi sabi'ati Ibrahim alladhi ja'a rabbahu bisalamatil qalbi wat tawiyah. Di langit yang ketujuh baginda berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi yang dengan tulus hati telah memenuhi perintah Tuhannya. Perintah apa? Sembelih anak itu. Wa hafidhahu Allah min nari Namrud wa afah. Dan Allah pelihara dirinya daripada api Raja Namrud dan keluar daripadanya dalam keadaan sihat wal afiat. Kisah Nabi Ibrahim ni selamat daripada Namrud. Nak masukkan Nabi Ibrahim dalam api itu pun kena daripada jauh, tak boleh tolak gitu je. Pasal apa? Apinya sangat besar dan sangat panas. Dia kata gede, apinya tu besar sangat. Bukan besar je, besar. Besar dan panas. Jadi nak masukkan Nabi Ibrahim tu macam mana? Digunakan plastik yang besar. Tu asal usul plastik tu daripada Namrud nak masukkan Nabi Ibrahim dalam api. Oh, tak boleh Ustaz? Boleh, cuma tujuannya kenapa? Plastik tu pun tujuannya untuk apa? Kalau untuk menyakiti burung pun dosa juga kan. Saya nak sembelih burung tu nanti ya. Kalau nak sembelih mungkin tak ada masalah lah. Kena lepas jatuhkan burung tu, kena cepat-cepat sembelih lah. Kalau saja je lastik-lastik, dosa juga lah. Itu asal usul lastik tu. Thumma rufi'a ila sidratil muntaha ila an sami'a sarifal aqlami bil umuril maqdiyah. Kemudian baginda diangkat ke sidratul muntaha hinggalah baginda mendengar gorisan kalam pen yang kerja-kerja dengan kerja-kerja yang ditentukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Bukanlah Allah Ta'ala baru takdirkan. Tak, takdir tu dah lama dah. Sejak makhluk belum ada. Sejak azali, sejak makhluk belum ada. Tanpa tiada permulaan. Bila Allah Ta'ala tentukan nasib setiap makhluk, qadim, sejak tiada mula. Habis itu pen tu baru menulis, itu kemudian pennya tu baru nulis tu kemudian.
إلى مقام المكافحة الذي قربه الله فيه وأدناه. Hinggalah baginda sampai ke suatu tempat yang bernama Mukafahah, di mana baginda lebih hampir dengan Allah Rabbul Izzah. Hampir kat sini bukan hampir dari segi apa nama ni, lokasi. Allah tak bertempat, ya. Hampir makna sangat hampir hubungannya lah, sangat rapat hubungannya, sangat hampir. Wa amatalahu hujubal anwaril jalaliyah, dan terbukalah untuk baginda tabir dari nur keagungannya. Wa arahu bi'ainai ra'sihi min hadratir rububiyyati ma arah, dan baginda dapat melihat hadrat ilahiyah Allah Ta'ala dengan mata kepala baginda sendiri, bukan sahaja dengan mata lah, mata dan seluruh tubuh. Kalau dengan mata sahaja, maknanya Allah Ta'ala ke depan, ada arah. Sedangkan Allah Ta'ala mukhalafatuhu lil hawadith, tak sama dengan makhluk. Bila tak sama dengan makhluk, tidak berarah, tidak bertempat. Maka Rasulullah SAW tu melihat Allah Ta'ala secara langsung dengan seluruh tubuh. Dalam kitab-kitab Tauhid, hatta dengan bulu-bulu roma melihat Allah Ta'ala. Macam mana? Itu jangan ditanya, wajib percaya sahaja. Setengah kita sebut bila kaifiyatin, dengan tiada cara. Wa basata lahu bisatal adlani fil majaliz zatiyah, dengan keluasan yang seluas-luasnya dapatlah baginda menyaksikan akan kebesaran ilahi. Wa farada alaihi wa ala ummatihi khamsina salah. Ni 4. Wa farada alaihi wa ala ummatihi khamsina salah, dan ketika itu jugalah difardukan atas baginda dan umat baginda solat sebanyak 50 waktu sehari dan semalam. Asalnya 50, tuan. 5 waktu je tak sempat, cuba bayang 50. Thumman halla sahabul fadli faruddat ila khamsin amaliyah, kemudian dengan limpah kurnia ilahi dikurangilah hingga menjadi 5 waktu sehari semalam. Dan 5 je tinggal, ya. Berapa diskaun tu? 10% tu. 10% daripada 50 jadi 5 je. Banyak tu dikurangkan. Itu peratus dari segi bilangan tu 45 dah ditolak. Daripada 50 jadi 5 je, 45. Ya? Tapi kalau dibuat 5 tu pahalanya sama macam 50 juga. Walaha ajrul khamsina kama sya'ahu fil azali wa qadah. Pahala yang 5 itu sama dengan pahala solat yang 50 waktu, seperti yang diperintahkan sebelumnya. Besarlah pahalanya. Thumma ada fi lailatihi wa saddaqahu as-siddiqu bimasrah. Ni berapa ni? Rawi berapa ni? 1, 2, 3. Ni salah sini. Salah tulis nombor ni, tapi tak apalah. Kemudian baginda kembali ke Mekah pada malam itu juga. Ni bukan pertandingan kan, jadi tak apalah lagu dia, ya. Kalau pertandingan kalah ni. Kemudian baginda kembali ke Mekah pada malam itu juga. Baginda disambut di bumi dengan mesranya oleh siapa? Oleh Abu Bakar, dan beliau membenarkan terjadinya peristiwa aneh itu. Wa kullu dhi aqlin wa rawiyah, demikian juga segenap mereka yang mempunyai akal turut membenarkannya. Wa kadzabathu Quraisy wa irtadda man adallahu asyaitanu wa aghwa, dan didustakan oleh kaum Quraisy dan tidak sedikit pula yang murtad kerana pujukan syaitan. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfi syadiyyin min salatin wa taslim.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kaburkanlah kiranya ya Allah pusara baginda yang mulia dengan wangi-wangian semua aneka puspa berupa doa restu dan kesejahteraan kepadanya. Ya Allah limpahkanlah selawat, salam dan keberkatan ke atasnya. Itu sedikit tentang dalam kitab Barzanji secara ringkas tentang Isra dan Mi'raj. Satu rawi Baik, dalam kitab Madarijus Su'ud, kitab Madarijus Su'ud itu kitab syarah bagi Barzanji. Kitab Maulid Barzanji, tuan-tuan. Kita Ahlus Sunnah Jemaah ni kena pegang teguh, kena tahu juga lah maklumat ni. Kitab Maulid Barzanji ni bacaannya apa? Maulid tu Rasulullah lah. Barzanji. Ni semua sebut Barzanji bar. Maksudnya bar. Bar ni siapa? Nama pengarang kitab Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Sayyid pengarang. Orang Melayu. Wah, tentang Barzanji yang orang Melayu buat. Tak. Orang Arab ni. Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Apa nama Barzanji? Barzanji itu nama tempat lagi di Barzanji. Mana lupa Barzanji? Sayyid Ja'far Al-Barzanji, nama tempat. Jadi Nabi ini Maulid Barzanji. Maulid ni Rasulullah lah, yang diraihkan Rasulullah. Maulid ni yang lahir. Siapa yang lahir, yang nak ceritakan Rasulullah lah, yang nak ceritakan. Jadi Maulid Barzanji ini yang mengarang ni orang Arab. Sayyid, itu bukan Sayyid ni. Itu Rasulullah lah. Orang Malaysia. Sebab tu Maulid Barzanji seluruh dunia dibaca. Mana Ustaz? Negara mana? China? Ya Ustaz. China Malaysia? China. Negara China tu lebih dulu dapat agama Islam daripada tanah Melayu. Tuan-tuan ada YouTube kan, ada yang set kan, ada internet, buka Maulid Barzanji Cina. Habis dia sengawan, ada sengawan dia. Yang sengau tu yang mungkin nama Cina Malaysia yang baru nak masuk Islam mungkin. Cina Arab, negara Cina tak sengau lah. Arab cantik lah bahasa Arab dia. Melayu pun kadang ada salah juga kan. Arab ni kan, macam tu lah. Taib, Cina, bagaimana? Negara lain, Taib lah. Afrika tu mana tu kan. Ada selagi berpegang pada Ahlus Sunnah Jemaah, Asy'ariyah Maturidiyah, ada lah Maulid Barzanji tu bacaan tu ada. Baik, jadi Maulid Barzanji ni sampai zaman sekarang ni, sampai ada yang tahap mengatakan Maulid Barzanji ni bid'ah. Bid'ah maksudnya tak pernah dibuat, tak pernah disebut, dan tak ada keadaan Rasulullah SAW. Jadi disebut bid'ah. Jadi betul ke salah? Pernah tak Rasulullah buat kitab Barzanji ni? Jadi kalau kat sekolah ni tak jawab rotan. Masjid tak boleh lah. Ustaz tadi Ustaz dah jawab. Ia memang betul bid'ah, tapi bid'ah itu bukan hanya semata-mata haram. Tidak. Bid'ah itu ada yang harus. Harus ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya sonat, istihad, mustahil. Lupalah bahasa Arab, tapi haruslah. Maknanya bid'ah yang harus mubah. Mubah harus, bahasa Arabnya mubah, bahasa Melayunya harus. Harus ni bukan mesti. Bukannya mesti. Kita haruslah bekerjasama. Kita mestilah bersama. Itu harus, makna lain. Harus dekat sini boleh. Boleh. Sebab boleh dia, itu lain. Itu pun lain. Itu yang boleh. Maknanya boleh. Bid'ah yang dibolehkan, yang diharuskan.
Kenapa dibolehkan, kenapa diharuskan? Yang cakap boleh ni bukan Ustaz Aidil, bukan saya. Yang cakap boleh ni para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ni yang sebut ni ahli sunnah wal jamaah. Ulama sebut penulis ni ulama, bukan orang biasa lah. Ulama, satu alim, banyak ulama ni banyak. Satu alim, orang yang pandai. Banyak alim. Ulama. Jadi ulama ni ramai. Ulama ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Kita penganut ahli sunnah wal jamaah kena tahu juga sedikit. Jangan sampai bila disebut bid'ah, kita berzanji itu bid'ah, kita pun tak pernah jemaah ni. Habis. Itu apa tahu. Ikut je ada. Tuan-tuan pun bukan baru tahu, dah lama tahu diulang kaji, ya. Jadi kita berzanji ni bid'ah yang dimulihkan, yang harus. Kemudian setiap ayat dalam maulid berzanji itu bukan dikarang oleh Syed Jaafar Berzanji ni ikut apa nama ni, tepuk dada tanya sendiri, tak. Dia mengarang tu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Buktinya dalam kitab Madarijus Su'ud ila Iktisalil Burud. Yang pendeknya Madarijus Su'ud. Su'ud nama kawan saya Ustaz. Alhamdulillah nama kitab. Yang ditahukan, kan. Madarijus Su'ud ila Iktisalil Burud ini kitab syarah Berzanji, Maulid Berzanji. Dalam kitab syarah Maulid Berzanji ini dikeluarkan dalil-dalil Quran dan hadis setiap ayat-ayat dalam Maulid Berzanji. Maknanya berdasarkan Quran hadis, bukan karangan SPM. Kan? Lagi banyak digoreng, lagi banyak markah. Itu SPM Maulid itu. Satu isi itu dikembangkan jadi beratus patah-patah. Itu SPM. Ini bukan SPM punya karangan. Bukan nak rendahkan SPM. Maknanya SPM adalah dia punya cara dapat markah tu kan. Yang ini bukan karangan semata-mata tepuk dari sertanya sendiri, tak. Berdasarkan Quran hadis dan ada syarah, kan. Baik. Dah banyak kali juga sebut, tapi kena sebut lagi, ya. Supaya kita bertambah yakin dan sampaikan. Baik. Kemudian saya bacakan sedikit daripada kitab Kifayatul Muhtaj. Kifayatul Muhtaj ini salah satu kitab yang menceritakan secara khusus tentang Isra' dan Mi'raj. Dia ada 28 kesurat. 28 kesurat, tak ada perenggan. Dia rata semua ni. Panggil kitab kuning atau kitab turas. Kenapa panggil kitab kuning? Kertasnya kuning. Kenapa tak putih? Kertas ni kuning, mata tu redup dia baca. Lama pun tak sakit. Cuma putih, silau tu. Bau semuka tu dah silau. Lama rabun. Tak? Panggil kitab kuning atau kitab turas ataupun kitab gundul. Tapi kalau kitab gundul tu biasanya kitab Arab lah. Dia tak ada baris. Ini memang kitab Melayu. Kitab Melayu, tulisan Rumi, tulisan Jawi memang tak ada baris. Baik. Rupanya sini belum pernah dibacakan ke dah pernah ada? Ada tu Lagi satu apa nama ni, kita pun tak habiskan baca ni sebab panjang masa ni. Kalau sampai ke subuh pun tak habis. Tuan-tuan mungkin larat, saya yang tak larat. Dia tekan baca tak larat. Saya tengok pada kitab saya ni yang pernah dibaca Taman Sri Kuliah Perdana tahun 2022 sikit, Kampung Kopok Baru. Baca sampai Isra' je, tak sampai kan? Belum sampai Isra' kan? Dia permulaan dah ni kan. Dia mau 2-3 kali kuliah. Bukan 2-3 kali, 2-30 kali baru habis. Baik. Dan tuan-tuan kalau nak boleh beli yang asal kitab Jawi pun ada, yang asal kitab Arab pun ada. Kalau orang macam saya
nak beli yang terjemahan pun ada tulisan Rumi. Boleh beli kedai kitab ataupun beli kat Shopee je, senang. Nak pergi kedai kitab, bukan semua kedai kitab ada jual kan. Kat Shopee type aja lah apa kitab Isra' Mi'raj, apa nama dia tadi, Kifayatul Muhtaj, yang menterjemahkan daripada kitab Arab Syekh Daud Ibn Abdullah Al-Fatani, ulama Patani Thailand, ulama Melayu Thailand. Baik, kita mulakan baca muka surat 1. Subhanallazi asra bi 'abdihi, dimulakan dengan ayat Al-Quran yang berkait dengan Isra' dan Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Kumulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah, yakni pemurah, lagi amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Saya bacakan yang Melayunya. Segala puji bagi Allah yang memberi atas hamba-Nya dengan beberapa nikmat Allah yang tiada terhingga, dan rahmat Allah dan salamnya atas mereka yang dijalankan pada malam dengan dia daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya yang mempunyai beberapa kelebihan tiada dapat dihingga. Adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu ta'liq yang sedikit, satu kaitan, ta'liq tu kaitan ataupun kitab kecil lah, atau risalah yang sedikit kecil-kecil pun 28 kesurat, pada menyatakan tiap-tiap daripada Isra' wal Mi'raj, dan kunamai akan dia dengan Kifayatul Muhtaj fil Isra'i wal Mi'raj. Kifayah tu apa? Ya, ini yang mencukupkan. Al-Muhtaj, orang-orang yang berhajat. Berhajat apa? Mengetahui tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dia satu malam tapi diceritakan dalam 28 kesurat secara detailnya, secara perincinya. Telah menjadikan dia Allah Ta'ala semata-mata bagi zatnya yang maha mulia. Mudah-mudahan pengarang kitab ni kata, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan aku mengarang kitab ni ikhlas semata-mata kerana Allah. Lagi memberi manfaat bagi yang menuntut akan dia pada hari kembali kepada Allah Ta'ala. Yang kitab Madarijus Su'ud tu pun kita Arab, tuan-tuan boleh beli juga terjemahan dia, tapi bahasa Indonesia lah. Orang Malaysia belum ada lagi yang menterjemahkan kitab-kitab Arab secara meluas, sikit-sikit ada. Baik, firman Allah Ta'ala, ni ayat Al-Qurannya berkaitan tentang Isra' Mi'raj. Ertinya lebih kurang, maha suci Tuhan yang menjalankan dengan hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, yang kami berkatkan kelilingnya supaya kami perlihatkan dia beberapa tanda ajaib kudrat kami, kuasa kami, ni kuasa Allah, bahawasanya iaitu amat mendengar dan amat melihat. Faedah tersebut dalam syarah Mi'raj Ghaiti, maka bagi Syekh Qulyubi, ada satu kitab Arab lain namanya syarah Mi'raj Ghaiti, bagi Syekh Qulyubi tersebut dalam hadis Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya lebih kurang, barang siapa membaca subhanallah, bila berkait tentang ayat Al-Quran subhanallazi itu, jadi diterangkan tentang hadis berkaitan tentang bacaan ataupun tasbih subhanallah. Barang siapa membaca subhanallah 1000 kali pada tiap-tiap hari, maka sesungguhnya telah menebuskan dirinya daripada Allah, iaitu dimerdekakan dia daripada api neraka. Subhanallah 1000 kali. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi baca betul-betul lah subhanallah. Bila sebut baca betul-betul tu, maknanya dari segi huruf dia, dari segi barisnya, dari segi apa lagi, subhanallah. Panjang pendek, sin ba mati di atas sub, ha alif di atas ha, nun alif, lam satu di atas nal, lam di atas la, ha di bawah subhanallah. Jadi
Subhanallah. Ha dekat sini, ha nipis, ha pedas. Jangan dibaca ha bulat. Subhan. Lain maknanya. Apa maknanya Ustaz? Cari sendiri. Kenapa Ustaz tak cari? Saya cari yang betul je. Yang tak betul cari sendiri. Kenapa Ustaz cari yang tak betul? Carilah sendiri. Buka lah kamus, kan? Yang penting maknanya bukan maha suci. Ini maknanya maha suci. Maha suci. Maha suci Allah. Tapi kalau hanya ha bulat, bukan maha suci. Tapi maha Ustaz, cari sendiri. Siapa suruh tukar? Subhanallah. Ha nipis, ha pedas, ringan, ha berangin sikit. Kenapa panggil ha pedas? Nak tahu kalau susah sangat nak sebut ha bertuka atau ha nipis ni, makan sambal sampai pedas lah, bukan sambal yang tak pedas, sambal yang pedas. Saya boleh dia jalan di Melaka, isteri saya order siput sedut, sebut apa, lemak cipari, tak boleh tahan dengan pedas. Bila makan pedas, betul-betul pedas tu, Melaka punya di sembilannya tu kan, Johor pun dah juga. Makan itulah ha yang betul. Berangin ha tu kan. Takkan sampai kena adu cili padi baru nak sebut ha tu macam tu kan. Maknanya kalau dah susah sangat kan, nak sebut macam tu lah. Itu panggil ha pedas. Subhanallah. 2 harakat ni. Kalau nak berhenti subhanallah. Kalau zikir lepas sembahyang, subhanallah, subhanallah. Kalau nak sambung lah, nafas panjang, subhanallah, subhanallah. Jadi kalau disambung gini, ya. Jadi subhanallah, subhanallah. Jangan dihilangkan i-nya ni. Kalau tak nak sebut i-nya, subhanallah, tiap nafas subhanallah, tiap nafas subhanallah. Susah sikit lah. Subhanallah, subhanallah. Dan saya biasa, saya tiap nafas panjang sikit, subhanallah, 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 subhanallah. Barulah dapat pahala ni tadi. Kalau bacanya ha tadi ataupun panjang pendeknya tersalah, bahasa Arab ni panjang pendek salah pun maknanya dah lain. Contohnya ha tu pendek, subhanallah. Itu macam masih banyak lah, subhanallah. Macam mana nak gayakan tak tahulah. Tapi kalau panjang pendeknya yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, boleh berubah makna. Apa makna Ustaz? Cari sendiri, ya. Baik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca subhanallahi wa bihamdihi ataupun diberhentikan subhanallahi wa bihamdihi 100 kali. Ni bacaannya panjang sikit. Jadi 100 kali sahaja pada tiap-tiap hari diampunkan dosanya, dan jikalau ada ia seumpama buih di laut sekalipun. Buih kat laut tu bukan sikit, banyak. Diampunkan. Bukanlah maknanya lepas dah macam tu boleh buat dosa lagi. Tak apa, nanti kita baca ni nanti hilanglah dosa. Jangan niat begitulah. Dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar wajib bertaubat. Bertaubat 3 rukun. Dalam kitab Aqidatul Najid dah sebut banyak kali, sebut lagi, ulang gaji. Nama pun ulang gaji kan. Pertama, menyesal dengan dosa yang pernah dibuat. Itu rukun taubat. Tak ada menyesal, tak dinamakan taubat. Ingatkan taubat ni sembahyang sunat taubat je. Itu sembahyang sunat. Taubat tu sendiri rukunnya 3. Pertama, mesti menyesal, mesti ada menyesal. Menyesal rasa macam menyesal. Menyesal aku tak kahwin dengan dia. Menyesal. Biasa menyesal itu je. Menyesal dosa yang kita pernah buat. Yang kedua, tak buat dosa tersebut ketika sedang bertaubat. Nak taubat daripada arak tengah minum arak, tak boleh. Kena tinggalkan minum arak tu. Nak taubat. Yang ketiga, berazam untuk tak nak buat lagi. Berazam, bukan berjanji. Kalau berjanji itu dah jadi, bukan taubat, itu dah jadi nazar dengan Allah Ta'ala. Nazar tak ditunaikan berdosa besar. Malah orang kata siapa bernazar tak tunaikan, nanti ada peringatan, iaitu masuk ular dalam rumah.
Dia orang cakap dosa besar apa semua, dia tak berapa takut. Bila mati masuk ular rumah, ya Ustaz, takutnya. Baru rasa takut. Ustaz yang tahu-tahu tanda main-main. Nak cuba? Tahu juga. Kena diri sendiri kan? Jangan. Kalau boleh jangan cubalah. Percaya je lah. Itu peringatan. Maknanya ada nazar yang kita belum tunaikan tu. Tapi bukanlah semua rumah yang masuk ular tu dia bernazar, ni kau ada nazar ni tak tunaikan ni. Gitulah. Mungkin dia apa nama ni, tak ada nazar pun, memang ular tu salah masuk ke apa kan, cuaca panas. Jangan kita tuduh-tuduh lah. Itu peringatan untuk diri kita sendiri. Baik, jadi yang ketiga tadi, berazam, berniat untuk tak buat lagi dosa tersebut. Kalau dosa dengan manusia, yang keempat, wajib minta maaf, kembalikan apa yang kita pernah ambil atau pernah kita buat. Kalau takut nak minta maaf atau tak jumpa orangnya, kita niatkan istighfar. Kita istighfar dan niatkan istighfar tu untuk orang yang kita ada buat salah. Kalau dosa tersebut meninggalkan sembahyang, wajib qada. Itulah rukun taubat. Baik, masuk sini. Dan lagi sabda Nabi SAW, artinya lebih kurang, barang siapa mengucap tasbih subhanallah akan Allah Ta'ala 100 kali pada pagi-pagi dan 100 kali pada petang-petang. Ini masa saya keluar 3 hari 40 hari, ada amalan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali pagi, 100 kali petang. Selawat 100 kali pagi, 100 kali petang. Istighfar 100 kali pagi, 100 kali petang. Biasa lepas subuh dan lepas asar. Jadi ada hadisnya sini, dalilnya. Adalah seperti mereka yang mengerjakan 100 kali haji pahalanya. Bukanlah aku dah buat haji dah 100 kali. Jadi kena tukar ni, panggil nama aku panggil haji lah. Bukan begitu, ini pahalanya. Kalau dah sampai syaratnya, wajib juga mengerjakan haji. Dan barang siapa mengucap alhamdulillah seperti demikian itu 100 pagi 100 petang, adalah ia seperti mereka yang perang sabilullah. Ya Allah, perang sabil, 100 perang. Danlah perang sabil, perang melawan musuh Allah, 100 perang. Bukan satu kali perang. Itu pahalanya, besarlah pahalanya. Amalannya pakai mulut je, ringan je, tapi pahalanya besar. Dan barang siapa mengucap tahlil. Tahlil apa tahlil? Kena bertahlil Ustaz. Kena tu apa nama, Yasin dan tahlil tu. Tahlil ni asalnya la ilaha illallah. Disebut tahlil. Bukan tahlil ringkas, tahlil penuh tu. Tahlil ringkas tu agak panjang juga. Dalam tahlil ringkas tu pun ada juga la ilaha illallah. Tahlil kat sini maksudnya ucap la ilaha illallah. Seperti demikian itu 100 pagi 100 petang adalah seperti mereka yang memerdekakan 100 sahaya, 100 hamba. Besar pahala memerdekakan hamba. Dan barang siapa mengucap takbir Allahu Akbar seperti demikian itu 100 pagi 100 petang, tiada datangkan seorang pada hari kiamat dengan seumpama barang yang didatangkan dengan dia, melainkan mereka yang mengucap seumpamanya atau lebih atasnya. Itu dekat akhirat nanti dapat. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa mengucap la ilaha illallah. Ini sebutan-sebutan ni kena betul sebutannya. Jadi subhanallah, alhamdulillah. Itu pun ha pedas juga. Banyak ha pedas, bulan ha pedas. Jadi tak boleh mengelak lah. Malah saya nak fikir, tak boleh. Memang kena latih. Lidah saya keras, tak boleh. Wah, senangnya alasan. Guru saya cakap, kalau betul lidah ni keras, togeng pakai pisau jilat, tak apa nama ni, tak luka. Siapa yang lidah keras tadi? Tak ada, dah lembut dah. Wah, terus lembut. Alhamdulillah. Baik, jadi alhamdulillah. Hamdah lagi la ilaha illallah. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ni panjang. Kadang-kadang bila dah buat lagu, la ni lebih pendek. Kan? Lagu apa Ustaz? Macam-macam lah lagu dengar radio nak dengar lah. La panjang dua harakat. La ilaha illallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Lagi apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni pun dah bahas panjang kan dulu. Akbar. Allahu Akbar. Hu ni habulat. Dengan dinipiskan pula. Illallah. Ini pada lam ni tebal. Pada lam ni tebal. Pada lam yang ini, la ni nipis. Dengan illallah. La jangan ditebalkan. La nipis lagi. Illallah. Allah ni nipis. Allah. Jangan alif dah tebal. Allah. Salah. A dulu. Allah. Kemudian lam ni jangan dinipiskan. Teman-teman di India, Pakistan, Bangladesh, Allahu Akbar, Masya Allah, Insya Allah. Nak beritahu yang dia pergi India, Pakistan, Bangladesh, dia pun ikut orang sana yang nyebut. Dia ni memang tak boleh sebut dengan tebal. Allah, Allahu Akbar, Masya Allah, Insya Allah. Tapi kalau dilatih boleh juga. Cuma dia tak latih lah. Kita orang Malaysia boleh sebut Allahu Akbar, kena sebut tebal, jangan sebut nipis. Baiklah, insya-Allah baru cerita sikit tentang tasbih dan bacaan-bacaan kelebihan-kelebihannya. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi bermanfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.